Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nia Rozman dan ini Pantau Belanjawan. Sekali lagi kami akan kupaskan iaitu topik-topik pelbagai aspek untuk kita lihat bagaimanakah perbelanjaan dan juga pengurusan kerajaan yang telah dirancang dan bagaimana akan dibawa ke hadapan untuk pembangunan dan juga pengurusan negara. Dan topik kali ini kita bercakap mengenai krisis tenaga pekerja asing di mana Malaysia akan mengkaji semula perjanjian dua hala dengan 15 negara yang menjadi sumber tenaga buruh dalam usaha menangani amalan eksploitasi dan ketidakseimbangan tenaga kerja yang menyebabkan beribu-ribu pekerja asing terkandas tanpa pekerjaan menurut pegawai. Pekerja dari Indonesia, Bangladesh dan Nepal menyumbang lebih 70% daripada buruh asing di Malaysia dengan selebihnya datang dari negara termasuk India, Vietnam, Pakistan dan juga Thailand. Menteri Sumber Manusia Steven Sim berkata 751 pekerja asing Bangladesh telah memfailkan kes dengan Jabatan Buruh untuk menuntut gaji tidak dibayar melibatkan sejumlah 2.2 juta ringgit. Dan nasib datang ini datang bersama kebimbangan penderaan di tempat kerja dan dalam episod kali ini kita mahu melihat lebih mendalam tentang amalan buruh ketika ini, jenis-jenis eksploitasi pemberdagangan dan apa yang diperlukan dalam perjanjian antarabangsa untuk pastikan ia lebih adil dan beretikal bergerak ke hadapan. Kita mempersilakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian adalah Profesor Dr. Bala Krishnan Parasuraman, merupakan Dekan Pusat Pengajian Siswazah Universiti Malaysia, Kelantan UMK. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sudah tentu ini adalah antara topik yang kita perlu pandang dengan serius sekali. Tetapi sebelum itu mungkin boleh bantu kita fahami bagaimanakah realiti ataupun dinamika pasaran buruh di Malaysia ketika ini. Okey, terima kasih Lina jemput saya pada pagi ini. Okey Lina, isu migrant workers ini adalah isu yang agak saya rasa penting dan diberi perhatian khas lah oleh semua pihak termasuk kerajaan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Okey, dinamika buruh actually kalau kita nampak buruh merupakan satu aset yang penting dalam negara untuk memajukan negara Malaysia ke arah ke depan lagi. Tetapi kita tengok kalau kita lihat dalam dinamika buruh ada buruh tempatan dan buruh juga pekerja juga daripada luar negara yang datang ke Malaysia untuk bekerja. So secara senario ni kalau kita lihat angka memang tak tepat lah tapi lebih 2 juta ada pekerja kita dari luar negara bekerja di Malaysia ni, sama ada mereka dengan permit atau tanpa permit lah. So isunya ialah adakah mereka datang dengan permit atau tak permit, itu yang jadi isu utama. Dari segi pekerjaan itu kita pun telah banyak isu ni sudah lebih 20 tahun kita bincang dari pelbagai aspek, pelbagai sudut di mana siapakah bertanggungjawab. Jadi isu ni macam keep on dia datang je, tidak ada satu jalan penyelesaian. Bila kita nak cari satu jalan untuk menangani isu pekerja asing, pekerja tempatan ini ada juga isu dia. Kerana ada juga mengatakan ada sektor-sektor yang patutnya diberi pekerja tempatan tapi telah diambil alih oleh pekerja datang luar negara. Contohnya hotel, hotel, retail. Ini semua boleh menarik pekerja tempatan tapi diisi pula dengan pekerja-pekerja ini. Jadi ada juga keluhan-keluhan daripada pihak majikan mengatakan mereka tidak mencukupi pekerja. Mereka dah pergi satu Malaysia, mereka masih tak dapat bekerja. Itu keluhan daripada pihak majikan. Ada juga mereka katakan banyak isu peraturan dan undang-undang yang menyebabkan mereka tak boleh mengambil pekerja di sesuatu negara dan sebagainya. Jadi kita kalau tengok dari senario yang saya tengok selama dalam kajian-kajian saya mengenai pekerja dan majikan dan juga terutama sekali pekerja asing ini, saya rasa apa yang perlu kita buat ialah kita kena ada satu dasar ada, peraturan ada, tetapi implementasi itu yang jadi isu. Siapa yang bertanggungjawab? Kadang-kadang kita tengok ada isu ni diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ada kalanya diletak di bawah Kementerian Sumber Manusia. Ada kalanya jadi siapa yang bertanggungjawab? Sebab dia bila melibatkan pekerja asing ini akan melibatkan immigration, pasport, cara mereka masuk ke sini secara melalui permit ke tak permit ke, siapa yang bertanggungjawab, adakah kita gunakan ejen tu macam mana, adakah ejen tu berdaftar di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jadi isu-isu ni perlu diteliti dan disegerakan sebab pekerja ni contohnya sektor-sektor construction, peladangan, ini yang keluhan keluar dari pihak majikan lah. Kami punya ladang kelapa sawit berjuta-juta rugi kerugian besar kerana tidak ada pekerja. Lepas tu kita juga tengok dalam construction bangunan-bangunan tak ada. Jadi tak apalah, yang sektor-sektor yang perlu ni kita boleh masukkan.
sektor cleaning iaitu itu pun saya rasa ramai yang didominasikan pekerja asing. Tapi sektor lain kita kena tengok balik semula bagaimana menarik pekerja-pekerja tempatan. Jadi saya rasa isu ni Lina, kita kena lihat, jangan lihat lagi. Sekarang ini dasar sudah ada. Sekarang ni kita kena implementasi. Jadi kita bagi tanggungjawab kepada mana-mana ataupun kombinasi kementerian lah. Isunya macam ni. Kombinasi lah. Okey, kalau isu permit, pasport, cara mereka masuk bagi kementerian dalam negeri ataupun kementerian yang bertanggungjawab dalam atau kementerian luar dia bertanggungjawab. Kalau isu pekerja kebajikan, nak bayar gaji atau tidak dan sebagainya, itu di bawah Kementerian Sumber Manusia. Sebab bila tiba isu gaji tak bayar, sepatutnya tak boleh. Sebab kita dah ratifikasikan ILO, isu gaji minimum. Bila kita buat ratifikasi itu, Lina, kita kena bertanggungjawab sebab ILO telah memerhatikan kita. Bila kita diperhatikan, dia akan buat audit pada kita. So apabila isu ini berlaku, ada kaitan dengan imej dan negara kita. Patutnya negara kita tidak begitu. Negara kita negara yang saya bagi tahu saya negara terbaik. Kalau banding mana-mana negara, saya rasa Malaysia one of the best country. Tak pernah kita. Tapi bila kita ada isu-isu yang orang panggil pentadbiran lah, isu-isu pentadbiran, birokrasi dan sebagainya itu perlu ditangani. Saya rasa di bawah kerajaan baru ni, kerajaan Madani ni, saya rasa PM telah menetapkan isu-isu ini disegerakan, disegerakan, diselesaikan dan diberi laluan yang mudah untuk bawa pekerja dari luar negara. Lepas tu kita buat agreement dengan 15 negara yang kita telah agreement. Biar agreement tu nampak clear, negara yang masuk pun kena bertanggungjawab. Negara yang terima pun tanggungjawab. Maksudnya kita terima, mereka masuk. Jadi negara itu, patutnya negara itu sendiri bertanggungjawab. Kalau katakan contoh negara itu di bawah kementerian apa, saya tak tahulah. Dia bertanggungjawab sebelum masuk ke Malaysia, pastikan pekerja itu semua dokumen-dokumen sudah ada di kedutaan Malaysia dekat negara berkenaan. Sebelum mereka masuk, kita kena cek latar belakang. Kadang-kadang pekerja datang pun dengan niat yang tak baik. Pekerja yang luar ni. Kadang-kadang mereka datang ni untuk belajar. Lepas tu mereka tukar status jadi pekerja. Itu yang jadi isu-isu yang mereka kata tak ada permit. Mereka illegal lah, legal lah. Jadi isu illegal, legal ni ada di tangan kita. Bila kita buat perjanjian, sekarang kita ada menteri baru kan, YB Sim dan sebagainya. Beliau kena lihat balik secepat yang boleh. Apakah perjanjian itu ada memudahkan pekerja datang ke Malaysia. Teruskan. Di bawah Kementerian Dalam Negeri dan juga Lina. Okay. Yes, Lina. Prof, okey Prof, seperti yang Prof kongsikan tadi, dasar dah ada, cuma kita tinggal nak implementasikannya, iaitu dasar-dasar ini, polisi ini, dan sekarang ni antara isu yang perlu kita tengok adalah isu birokrasi, di mana antara isu-isu terhadap iaitu isu pekerja asing ni, isu ini diletak di bawah kementerian ini, isu ini diletak di bawah kementerian itu. Oleh itu kita harus betul-betul kenal pasti apakah antara isu yang perlu ditangani oleh setiap kementerian dan bagaimana untuk kita iaitu kita combinekan lagi kerjasama ini. Tapi Prof, sebelum itu untuk mereka menangani isu ni, bagaimanakah untuk kita kenal pasti antara iaitu proses-proses ataupun corak-corak penipuan ataupun penipuan dalam proses pengambilan ni, seperti yang telah dikongsikan, iaitu banyak pekerja asing yang telah tiba tetapi mereka tertipu, terkandas dan tidak mendapat pekerjaan ataupun tidak mendapat gaji seperti yang telah dijanjikan oleh majikan mereka. Bagaimana pandangan Prof? Okey, Lina, tadi Aida bangkitkan dari isu yang di mana illegal dan illegal isu lah. Jadi human tracking, kita tak nak jadikan Malaysia sebagai human tracking, tempat human tracking. Tak ada. Human tracking ada kaitan dengan pekerja-pekerja dari luar negara. So because bila kita masuk indeks peringkat antarabangsa, kita dengarlah diimejkan kita ni human tracking, kita jadi tempat. Jadi untuk mengatasi masalah senang, mudah je. Kalau kita buat perjanjian di negara berkenaan, kalau adalah ejen-ejen kita lantik, tak ada masalah. Tapi ejen tu mesti berdaftar di negara berkenaan dan juga dia kena berdaftar juga menunjukkan pada negara kita. Kita ada satu badan yang ditubuhkan untuk melihat kemasukan mereka ke sini, ada tak mereka melalui peraturan negara kita. Apa yang kita tetapkan, ada tak mereka memenuhi kriteria seorang pekerja datang ke Malaysia. Kita anggap pekerja, bukan mereka pekerja asing, seorang pekerja, maka datang masuk Malaysia, dia kena ada memenuhi kriteria. Tapi sebelum masuk Malaysia, dia kena penuhi kriteria. Contoh saya bagi tahu di negara-negara lain, Jepun, Korea dan juga Australia, mereka sangat strict di dalam aspek ini. Walaupun mereka juga ada masalah lah, tapi saya tak nampak lah masalah itu besar.
Mereka juga ada pekerja asing, mungkin ada juga ni lempang-lempang tertentu. Tapi bagi kita, yang penting ialah kita kena ada pegawai-pegawai yang berintegrasi, pegawai yang betul-betul untuk Malaysia lah. Kita nak jaga nama Malaysia dengan baik. Sebab image Malaysia ni memang baik. Saya beritahu. Memang saya pergi banyak negara pun, Malaysia dipandang memang ditinggi. Tapi kita tak nak jadikan sedikit isu-isu begini akan jadi. Jadi saya rasa setiap kementerian ini memang ada kementerian, ada jabatan-jabatan dipertanggungjawabkan. Contohnya tadi apa yang Ina cakap tadi, kementerian yang melibatkan kepada pasport, permit kerja ataupun kes-kes jenayah dan sebagainya perlu ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri sebab dia bertanggungjawab. Bila masuk je pekerja, dia kena serahkan kepada Kementerian Sumber Manusia. Apa Kementerian Sumber Manusia buat? Dia kena tengok pekerja ini daftar tak secara sah. Isunya sah. Legal, bukan illegal. Jadi isu ialah bila kita gunakan cara-cara tak betul, bila kita buat perjanjian, kena ikut perjanjian lah. Kita tak boleh melepasi perjanjian itu. Perjanjian, ada law. Bila ada isu yang berlaku, kita boleh mempersoalkan undang-undang yang kita janji itu, di mana siapa salah. Kita boleh betulkan balik. Tetapi sekarang ni, ialah kita kena pastikan di negara yang datang tu, yang katakan 15 buah negara tu, termasuk like negara Nepal, negara Bangladesh dan sebagainya, mereka datang ke sini mestilah mengikut tata cara yang ini. Jadi majikan di Malaysia ni bertanggungjawablah. Seperti mana juga kita ada undang-undang, contohnya gaji minimum. Gaji minimum ni bukan saja aplikasi kepada pekerja tempatan, juga mana-mana pekerja. Undang-undang pekerjaan kita menetapkan mana-mana pekerja bekerja dengan mana-mana majikan yang berdaftar, yang sah, maka kita kena bayar. Jadi kenapa majikan tak bayar gaji? Itu isu dia. Bila isu dia mula berlaku begini, macam mana pekerja tu nak survive? Mereka datang dari luar, mereka juga macam anggaplah macam family kita kan datang dari luar, mereka tinggalkan family mereka di negara mereka, mungkin mereka dah kahwin, ada anak, ada mungkin mereka berhutang dan sebagainya datang ke sini. Lepas tu kita tak bayar, di mana mereka nak survive? Jadi kita kena kena jaga betul-betul kebajikan mereka. Dan di bawah ini ada kementerian yang memang saya sabar aku cakap kepada semua manusia dengan Jabatan Tenaga Kerja. Mereka ni memang bertungkus lumus, tapi mereka kurang manpower. Memang kurang manpower untuk melihat keseluruhan. Jadi di situ kementerian kena tambahkan manpower lah. Tapi isu dia ialah kita ada semua lengkap peraturan, semua kita amalkan. Jadi majikan kita pun janganlah kita ambil pekerja tu, lepas tu kita letak dalam satu rumah 20 orang, 30 orang. Lepas tu mereka macam mana nak hidup? Jadi satu. Isu kedua ialah kita kena buat kontrol kawalan lah. Kalau ada sektor boleh kawal, kita kawal lah. Kita bagi peluang kepada pekerja-pekerja tempatan kita dan kita juga bagi suasana yang baik untuk pekerja tempatan untuk masuki. Kalau katakan peladangan ini memang pekerja tempatan tak begitu minat, maka kita boleh bawa lah mereka. Tapi di estate pun sekarang saya nampak ada juga estate-estate yang saya boleh bagi tahu memang terbaik sekali. Mereka jaga kebajikan dengan baik. Ada juga macam Saint Debbie dan sebagainya. Mereka ni estate besar, boleh contohi. Jadi siapa yang bertanggungjawab ada sini isu ialah semua kita tanggungjawab. Termasuklah sebab tu saya selalu menitik beratkan. I know Prime Minister ada banyak tugas yang penting, tapi Prime Minister juga melibatkan pekerja luar kan. Dia ada juga kaitan dengan luar dan sebagainya. So menteri luar negara pun kena lihat perkara itu juga. Jadi bila ada isu ni kita tangani dengan segera. Kalau tak tangani segera, dia akan jadi isu ni membesarlah macam kanser. Kalau kita tak jaga dengan baik, dia akan besar sehingga boleh mudaratkan kesihatan kita. Sama juga dalam konteks ini. So isunya ialah isu ini bukan isu yang baru. Kita sudah ada banyak pengalaman. Pengalaman kita dealing dengan pekerja ini sudah lama. Jadi cuma kita saja kena apa kita perlu buat ke depan. Jadi kita sebagai leader kan perlu mencontohilah. Jadi kita kena aplikasikan. Kalau ada sistem, kita gunakan sistem. Saya juga Arab sistem sudah ada kot, sudah ada kan. Dulu kita bincang ada sistem yang mereka boleh monitor. Even Prime Minister boleh monitor tentang kemasukan pekerja dan ini menteri pun boleh monitor. Jadi pihak-pihak boleh monitor tengok apa yang berlaku. Jadi kita kena mendaftar mereka ni. Bila kita buat pendaftaran, maka kita tahu in out pekerja asing masuk berapa yang keluar, siapa yang dianiaya, semua itu kita tahu. Jadi tak ada isu. So sekarang ini human rights ini sudah jadi isu utama. Ada banyak NGO juga yang mempertikaikan isu ni dan mereka boleh bawa ke antarabangsa. Jadi bila kita pergi antarabangsa, maka kita ada kesan yang indirect dan indirect kesan lah pada kita. So itu sebab saya bangkitkan isu ni, kita stopkan isu ni dari masa sekarang juga. Kalau boleh hari ini juga kita kena bekerja dan stopkan supaya kita memudahkan sistem kemasukan pekerja sini
Dan juga kita juga memudahkan tengok macam mana mereka, kalau mereka ni tak bekerja dengan ikut undang-undang negara kita, kita boleh hantar balik dengan cara yang betul. Tapi jangan meletakkan mereka illegal dekat sini, lepas tu mereka memberi banyak masalah kita. Kadang-kadang kadang-kadang mereka tinggal secara illegal ni, mereka boleh juga terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang lain. Sebab tak ada kerja kan. Bila tak ada kerja mereka jadi termasuk juga pekerja-pekerja kita tempatan juga saya kata. Jadi isunya ialah pekerja asing versus pekerja tempatan. Jadi kita tengok banyak bajet telah sekarang kita lihat dalam pantau belanjawan. Bajet telah diberi. Kenapa kita memperbanyakkan lagi pekerja tempatan untuk mengurangkan pekerja ini? So saya a bit worried about this, Kita mulakan gaji minimum ini ialah menarik pekerja tempatan. Nampaknya pekerja luar negara pula yang banyak mengalami ini. So itu Lina, saya punya beberapa pandangan-pandangan saya rasa perlu diberi perhatian secara serius dan perlu kita segera janganlah kita banyak bincang tapi tidak ada praktikal. Amalan itu perlu dilaksanakan dengan segera. Baik Prof, banyak lagi sebenarnya untuk kita bincangkan tapi jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan dan kita akan teruskan dengan perbincangan topik kita pada jam ini mengenai mengkaji semula dasar dan untuk tangani krisis pekerja asing. Bagaimana untuk kita memastikan kesejahteraan kedua-dua pekerja asing dan juga pasaran buruh di Malaysia bergerak ke hadapan. Dan kita masih lagi bersama tetamu kita yang masih setia bersama kami dalam talian adalah Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana masih setia bersama kami tadi. Banyak yang telah Prof kongsikan sebelum kita berhenti rehat tadi. Prof ada kongsikan iaitu antara isu-isu pekerja tempatan versus pekerja asing daripada aspek iaitu dasar dan polisi yang perlu diberi pendekanan yang lebih serius. Dan kita nak tengok juga antara yang Prof kongsikan tadi iaitu pengagihan buruh-buruh asing ni tidak sekata merentasi ekonomi. Kalau kita lihat ini adalah antara sebabnya kenapa iaitu kementerian memerlukan mengkaji semula perjanjian dua hala ni. Dan kita lihat seperti yang Prof kongsikan tadi, Malaysia juga masih mengalami kekurangan pekerja dalam sektor pertanian dan perdagangan, manakala kuota-kuota untuk industri lain telah iaitu jumlah yang melampau. Dan faktor-faktor ini yang kita boleh cakap antara faktor dan cabaran yang telah Prof kongsikan tadi sebelum berhenti adalah antara faktor yang memberi sumbangan kepada ketidakseimbangan dalam pengagihan buruh merentasi sektor ekonomi yang berbeza. Jadi Prof, kita nak tahu apakah antara cabaran-cabaran ini memberi impak kepada keseluruhan lanskap ekonomi keseluruhan di Malaysia ini, terutama dalam pasaran kerja ni Prof. Bagaimana? Okey. Kalau kita tengok sesebuah ekonomi stable, kestabilitan ekonomi dan juga kemajuan ekonomi, kalau kita tengok dari macro analisis, salah satu isu utama ialah human capital human resource. So kalau kita tengok dari segi selain daripada pelaburan asing, selain daripada kestabilan politik dan sebagainya ni, satu isu ialah human resource ataupun sumber manusia, aset yang sangat penting. Sebab sumber manusia ni menentukan sama ada negara itu boleh mencapai ekonomi yang lebih stable dan sebagainya. Jadi dalam konteks landscape yang keseluruhan ekonomi saya nampak, iaitu dalam konteks pekerjaan di Malaysia ni kita nampak ada dua kategori iaitu kategori pekerja tempatan dan juga pekerja asing. So kalau sebuah negara itu nak maju, kita perlukan pekerja-pekerja yang berinovatif, yang berkreatif, yang berfikiran. Jadi ada dua aspek sini. Apakah perspektif seorang majikan kepada seorang pekerja? Lepas tu, apakah perspektif seorang pekerja kepada majikan? Itu dua isu ni perlu ditangani. Adakah majikan melihat pekerja itu sebagai satu aset tambahan ataupun aset utama ataupun aset sambilan yang boleh memberi nilai tambah kepada syarikat berkenaan? Adakah pekerja itu sendiri nampak syarikat itu ialah suatu syarikat yang saya nak taburkan ilmu saya, kreativiti saya dan sebagainya? Adakah saya? Jadi dua-dua aspek ini yang jadi cabaran utama pada hari ini. Sebab tu kita boleh nampak setiap kali bercakap pasal gaji progresif. Sebab tu kita kemukakan di bawah YB Menteri Ekonomi YB Rafizi come out dengan idea iaitu gaji progresif. Sebab kita kena progresif lah. Kalau tidak, kita akan bercakap selama ini dalam gaji minimum. Yes, gaji minimum memang akan diteruskan, akan dimaksud oleh undang-undang kerana itu untuk pekerja bawahan. Manakala gaji progresif yang kita cakap ini ialah untuk membantu negara ke depan.
Jadi dia ada macam hubungan yang baiklah antara kedua-dua ini. Iaitu satu ialah kita nampak apa yang saya nak cakap ialah satu ialah hubungan majikan dan pekerja, pekerja dengan majikan. Lepas tu gaji akan menentukan dan juga lain-lain aspek lah selain dari gaji itu kita juga ada apa? Kita juga ada banyak isu-isu yang lain yang perlu kita tangani lah. Seperti saya cakap tadi kan dengan Ina tadi, isu pekerja asing dan juga dasar ekonomi yang sedia ada, dan semua ini kena disatukan dalam satu seimbang lah. Bila kita ada keseimbangan, baru kita nampak landscape ekonomi kita akan maju. So aspek ini sepatutnya kita nampak dalam HRD Corp, banyak latihan-latihan diberi. Lepas tu kita nampak banyak wang digunakan untuk latihan-latihan pekerja dan sebagainya. So semua agensi-agensi yang ditanggungjawabkan ini kena sit down, discuss macam mana menjadikan seorang pekerja yang berhemat tinggi, bermoral, berintegriti dan juga kerja untuk negara dan kerja untuk syarikat itu. Bila ada perasaan itu, baru kita ada semangat yang dikatakan oleh Perdana Menteri yang membawa Perdana Menteri, apa tu semangat madani itu. So madani itu kena ada dalam hati jiwa kita sebagai seorang pekerja, seorang majikan. Majikan ini besar, saya kena share lah. Membuat keuntungan besar, saya kena share lah. Itu kita panggil productivity link with system. Iaitu bila you productive very high, maka saya kena bayar lah. Dari segi bonus banyak. Apa salahnya bayar? Kita membuat keuntungan, kita berkongsi dengan pekerja. Bukan 100%. Mungkin 20% kan 30%. Jadi itu isu wujud tadi kan kita cakap dalam kenapa pekerja asing dianiaya lah, mereka ni pergi buat laporan ke GTK lah dan Jabatan Tenaga Kerja dan sebagainya. Sebab ini isu boleh ditangani actually baik kita. So that is a landscape lah, pekerjaan yang sewajarnya perlu diletakkan dalam landscape peringkat negara. So kalau kita tengok konteks ini, negara lepas tu pergi kepada negeri, pergi kepada agensi-agensi kerajaan dan kementerian yang bertanggungjawab di peringkat pusat dan juga di peringkat negeri dan juga peringkat daerah dan sebagainya. Jadi dan itu juga akan menular kepada universiti, sekolah, kolej dan sebagainya. So kalau kita menyeimbangkan semua ini, satukan semua ini, dan saya rasa Lina tidak ada masalah. Kita akan bercakap lagi pasal isu-isu ini lagi dalam masa 5 tahun akan datang. Sebab itu saya kata, mana-mana kerajaan dilantik, kita kena cara orang panggil melestarikan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ini adalah rakyat yang kita perlu membuat satu. Mereka sedang menunggu. Jadi lepas tu kita very unik. Saya cakap dengan even baru ni saya ada lawatan pelajar-pelajar dari India datang ke Malaysia. Saya cakap Malaysia is one of the best country. Dan mereka teruja tengok kita. Dengan bahasa kita, dengan kita punya budaya kita, dengan cara kita melayani mereka, semua mereka terasa something unik mereka kata. Yang mereka tak dapat pun di negara masing-masing mereka lah. So itu keunikan inilah yang kita gunakan untuk Malaysia ke depan. So itu Lina, pandangan saya awal. Sudah tentu kita nak pastikan keseimbangan antara keperluan ekonomi termasuk juga dan memastikan amalan buruh yang adil dan beretika. Jadi bagaimana untuk kita lihat daripada bentuk mekanisme ataupun kerjasama Malaysia antara negara-negara antarabangsa terutama daripada negara-negara iaitu daripada pekerja asal yang datang ke Malaysia ini untuk cari penyelesaian yang komprehensif dan mampan bergerak ke hadapan Prof. Okey, tadi pada awal saya dah mengatakan di mana negara yang kita asal tu kita nak ambil pekerja dari kita di jangka 15 buah negara yang kita buat agreement perjanjian, tengok balik keadaan negara itu, macam mana keadaan polisi buruh di negara itu. Kadang-kadang negara itu polisi buruhnya tak sama dengan polisi dekat Malaysia. Jadi tengok balik keadaan itu. Lepas tu tengok isu immigration issue kat sana macam mana. Lepas tu dalam perjanjian itu kita masukkan semua perkara-perkara ni. Lepas tu kita juga mesti memberi pendedahan daripada negara kita kepada negara yang kita nak ambil. Kita bagi tahu the whole aspect about negara kita. Dari segi politik, ekonomi, sosial, semua sekali dengan polisi buruh dan sebagainya. Kita kena bagi tahu mereka. Lepas tu barulah kita buat perjanjian yang telus dan ikhlas, okey? Lepas tu katakan negara yang asal tu mereka juga mesti memberi pendedahan kepada pekerja-pekerja mereka. Kita nak pergi ke Malaysia. Ini undang-undang yang sedia ada kat Malaysia. Ini yang kamu patut ikuti. Ini aspirasi majikan kita. Ini semua. Ini sektor begini. Jadi kita kena bagi satu panduan yang ringkas yang mereka mudah fahami dalam bahasa mereka. Jangan kita tulis bahasa English. Mereka tak faham.
Jadi kita translate dalam bahasa mereka, dalam bahasa mudah lah. Jangan gunakan bahasa bombastik, jangan gunakan bahasa-bahasa undang-undang yang mereka tak faham. Selepas itu baru kita duduk buat perjanjian. Perjanjian ini maksudnya ialah setuju tak setuju dengan dua keadaan yang berbeza. Jadi apabila negara kita membuat perjanjian dengan negara yang hantar pekerja itu, masa selesai di situ, baru kita kenal pasti sektor-sektor mana kita perlu ambil. Jadi Malaysia akan menawar. Jadi kita kena ada hubungan baik dengan dalam negara kita, tanya majikan-majikan mungkin MEF, FMM yang banyak terlibat dalam sektor-sektor yang kritikal lah, construction punya CIDB dan sebagainya lah. Kena bincang berapa perlu you nak, pekerja jenis apa you nak, kemahiran apa you perlu nak, apa sektor you perlu nak. Jadi bila buat perancangan itu tenaga manusia, baru kita kemukakan di negara yang kita ambil masuk dalam perjanjian. So dalam perjanjian itu juga masukkan isu-isu pekerja, kebajikan dia dari segi rumah, gaji dan semua itu kita masukkanlah. Lepas tu majikan pun perlu ikut dalam apa yang dimaktubkan dalam perjanjian itu. Jadi perjanjian yang kita buat itu kena bagi tahu juga kepada majikan kita. Dan juga jangan lupa juga kita ada kesatuan sekerja, MTC kita ada banyak lagi. Jadi kita kena bawa isu ini dalam NLC, National Labour Advisory Council. Dan saya banyak kali dah cakap, Lina, Labour Advisory Council ini tukar nama, jangan letak advisory lagi, letak National Labour Council. Dan saya mengharapkanlah YB Minister Sumber Manusia perlu mempengerusikan Labour Advisory Council ini dan mendengar daripada pihak majikan dan juga pekerja. Jangan mendengar satu pihak saja. Mendengar. Jadi di situ juga kita masukkan pihak immigration yang terlibat dalam ini. Jadi Labour Advisory Council tu aktifkan balik dan adakan frequency meeting. Jadi ini yang perlu kita buat dalam negara kita lah. Di situ ada saluran di mana majikan boleh bawa numbers of the employee, berapa number. Jadi kita tahu, sektor-sektor ini. Jadi sektor-sektor ini kita kena setuju lah. Jangan kita bawa mereka ke semua sektor, tak boleh. Sektor lain macam hotel, bagilah pekerja tempatan, retail, bagi pekerja tempatan dan lain lagi. Jadi kita jangan semua masuk sekali. Tak boleh lah. Itu yang jadi isu dia sekarang. Bila masuk, tak ada rumah untuk mereka. Ada rumah pun rumah mereka kena bayar. Jadi kita ada peraturan undang-undang, ikutlah peraturan semua undang-undang yang tersedia ada. Bila kita buat ini, Lina, image kita akan naik. Bila ILO nampak, ILO buat laporan kepada Badan Bangsa Bersatu di bawah Malaysia ini memang serius dalam human trafficking ataupun kebajikan pekerja. Jadi kita dapat pelabur. Pelabur ni datang apabila melihat Malaysia ada best labour practices, best dalam menangani pekerja-pekerja luar negara asing datang ke Malaysia, dia akan bawa lah pelabur datang masuk lah. Pelabur ni dia ada duit daripada negara-negara Eropah, daripada Jepun, dari Korea, dari China, mana-mana negara pun. Bila menampak polisi baik, mereka akan datang ke sini. So ini memberi image yang baik. Image yang baik kepada majikan kita, image yang baik kepada pekerja kita, image yang baik untuk ke seluruh rakyat Malaysia. So ini yang konsep madani lah yang saya faham lah diutarakan. So dalam hati kita kenapa kita nak bekerja? Why kita nak bekerja? Kenapa dengan rezeki kita nak bekerja? Mendalami aspek-aspek kritikal yang telah dikongsikan oleh Prof sendiri, banyak sebenarnya yang perlu terus kita beri penekanan dan kita berharap Malaysia dapat menyokong perubahan positif dalam dasar dan amalan berkaitan buruh asing di Malaysia agar kita dapat menjamin kesejahteraan dan keseimbangan keseluruhan pasaran kerja. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, merupakan Dekan Pusat Pengajian Siswazah Universiti Malaysia Kelantan UMK, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian saja Pantau Belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman. Salam hormat.